Boleh dengar insya-Allah ya. Baik. Testing 1 2 3. Okey, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita dapat bertemu pada petang ini. Saya dalam perjalanan menuju ke arah Melaka. Setelah tadi ada satu perbincangan yang ada meeting dan sebagainya. Jadi insya-Allah dalam perjalanan ke Melaka, ke Rimbunan Kasih, insya-Allah pada petang ini saya nak ambil kesempatan sedikit, peluang yang Allah beri kepada kita untuk kita sama-sama berbincang berkenaan dengan beberapa perkara lah, perkara yang sedang berlaku. Dan sebenarnya apa yang kita melihat dalam perkembangan yang ada pada hari ini, kita dapat merasakan bahawa apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan akhir zaman, berkenaan dengan hari-hari yang susah itu semakin hampir insya-Allah. Dan kita ingin sama-sama pada petang ini saya nak mengajaklah terutamanya sahabat-sahabat Ansar semualah, tak kira siapa, sama ada yang jauh, yang dekat ataupun yang siapa-siapa pun lah, semua sekali lah untuk kita memahami satu perkara yang penting, iaitu bahawa ilmu di dalam Islam ini dia terpecah kepada dua, terutamanya apabila kita ingin melalui perjalanan memahami akan akhir zaman, dan dalam rangka kita untuk nak memahami kita kata fiqh, maka dia ada dua bentuk ilmu yang penting, yang besar. Yang pertama sekali ilmu dari sudut syarak. Syarak ni maknanya apa yang ada dalam panduan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu syarak ni pun kita kena teliti, bukan teliti dari sudut kesahihan ilmu tersebut, tetapi teliti dari sudut siapa yang menyampaikan. Kerana baru-baru ini saya mendapat maklumat berkenaan dengan wujudnya satu gerakan untuk mengelirukan kita berkenaan dengan syarak ni, Al-Quran dan hadis. Kalau dulu
satu gerakan mereka dah tidak boleh mengganggu orang yang nak Quran dengan hadis ini, maka mereka menimbulkan keraguan kepada hadis. Jadi mereka menyebarkan bahawa sungguh-sungguhnya hadis ini tidak dipelihara oleh Allah. Hadis ini tidak menjamin sahih dan tak sahih. Dan akhirnya mereka pun memberat-beratkan sehingga peringkat mereka hanya menerima hadis-hadis sahih sahaja. Contohnya hadis Bukhari dan Muslim. Itu aja, ataupun mungkin hadis sahih yang mereka sendiri kata sahih. Jadi banyak. Nombor satu, tentang syarak ni pun mereka kacau. Al-Quran dia tak boleh ganggu, sebab apabila dia mengatakan Al-Quran ada yang tak betul dan sebagainya, dia tak boleh nak lawan lah, sebab Allah dah jamin pelihara. Jadi bagi orang yang nak berjuang ni, orang yang nak beriman, nak berada di atas jalan yang benar ini, maka mereka menimbulkan perasaan ragu-ragu. Sebab tu di dalam Al-Quran, dalam Suratul Baqarah, Allah gambarkan kepada kita supaya jangan kita ragu-ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian itu adalah Alkitab, kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, dan dia menjadi huda, al-huda, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi nombor satu, Al-Quran memang dia tak boleh kacau lah. Kalau orang tu nak beriman, nak beramal, memang Al-Quran tak boleh. Sebab tu ada satu kumpulan yang kita panggil sebagai Al-Quraniyun. Quraniyun, apa nak maksud Quraniyun ni? Kumpulan yang hanya terima Quran aja, dia tak terima hadis. Sebahagiannya kata bahawa dia bukan tak terima hadis, tapi dia tak menjadikan sebagai rujukan. Tetapi hakikatnya mereka tak terima hadis. Jadi ini ilmu tentang syarak ni pun ada masalah. Ada masalah. Bukan masalah dari sudut ilmu tu, tapi masalah dari sudut fitnah yang diberikan oleh mereka. Disebut Quraniyun. Saya pernah berjumpa lah dengan mereka ni, grup-grup mereka ni. Masa saya belajar dulu, ada masanya saya diamanahkan untuk membaca khutbah kepada masyarakat yang ada. So bila saya membaca khutbah itu, banyak yang saya petik adalah Al-Quran, ayat-ayat Allah, bila kita hurai ayat Allah, kita hurai. Jadi tiba-tiba ada salah seorang daripada Malaysian yang ada tu, dia merupakan seorang pelajar yang eksekutif, pelajar yang bukan pelajar yang betul-betul belajar, tapi dia dah bekerja dan dia nak buat eksekutif program lah. Dia orang yang daripada company lah, Petronas ke TMB ke dan sebagainya lah. Jadi dia datang, dia kata, saya suka sangat dengan khutbah yang saudara bagi tadi. Dia kata sebab semua menggunakan Quran. Saya kita ingat dia suka tu memang sebab daripada Quran. Rupanya dia tolak hadis. Dia tolak hadis, dia tak terima hadis. Dia pun cerita-cerita, dia nak ajak kita sekali join je lah kan. Jadi saya pun menyatakan bahawa hadis sebahagian daripada rujukan. Jadi sekarang ni ada orang dia terima Quran aja. Jadi gerakan ke arah kita nak ambil Quran tu tinggi, tapi tolak hadis pula. Tolak hadis. Jadi ini yang antara perkara yang kemudian sekarang ni telah pun ada. Dan kemudian sekarang ini setelah mereka membawa satu lagi fitnah, digambarkan bahawa hadis yang boleh pakai hanya hadis sahih saja. Kalau nak beramal dengan hadis sahih sahaja. Jadi ini pun satu fitnah juga. Sebab hadis daif itu walaupun dia daif, tetapi dia masih hadis. Masih lagi kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cumanya mungkin ada kelemahan di sana sini dari sudut sanadnya ke dan sebagainya. Jadi setelah dan sampai peringkat sekarang pula, setelah mereka berjaya melagu-lagukan umat Islam dengan perbezaan pandangan dari sudut hadis tadi, mereka sekarang timbul pula satu gerakan baru yang mana mereka nak membuang hadis. Dan juga bukan saya kata membuang hadis, tetapi mereka mahu mengambil Al-Quran ni dari sudut bahasa Arab sahaja. Itu pun bahasa Arabnya bukannya tepat pun. Ikut bahasa Arab dia lah, dia ikut dia lah. Jadi dia pun mengeluarkan tafsir. Dia kata tafsir yang ada sebelum ini, ulama-ulama sebelum ini, dia kata tafsir ni semua salah. Dia kata tafsir dia yang betul.
Sebab dia kata tafsir yang sebelum ini mereka hanya fokus kepada ada rujukan yang daripada apa dia gambar tu, Bible, Injil ataupun Old Testament ataupun Taurah. Jadi dia kata tafsir-tafsir ni tidak daripada hadis tapi ikut ahli kitab. Contohnya dia kata bila dia mentafsirkan kisah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi, mengikut mereka ni kan, dia kata surah Al-Kahfi itu Allah bagi sesuatu yang memang secara umum. Allah tak sebut secara khusus cerita-ceritanya. Jadi dia kata para mufassirin, ulama-ulama yang ada ni, dia mengambil cerita daripada Israiliyat. Dia kata daripada kitab-kitab Injil dan Old Testament, Taurah. Jadi dia kata salah. Jadi kita kena ambil Quran je, jangan ambil cerita-cerita semua tu. Dan dia pun menceritakan ikut pandangan dia lah. Jadi banyak juga kita lihat sekarang ni Al-Quran sendiri pun nak diterjemahkan, nak ditafsirkan mengikut acuan arus jahiliyah. Tak maaf saya gunakan perkataan tu, arus jahiliyah. Jadi maknanya sebenarnya mereka ni mengikut arus, cumanya mereka ni macam sebut kata sebut ulama-ulama dulu tak betul, sebagai salafus salih semua salah. Mereka yang betul Rasulullah SAW zaman Rasulullah aja betul. Hal lain semua salah dia kata. Jadi kita pun jadi keliru lah bila masa pula siapa pula dia ni lebih baik daripada Bukhari, lebih baik daripada imam-imam yang terdahulu daripada kita kan. Jadi siapa pula tiba-tiba muncul aja. Adalah beberapa orang, saya tak nak sebut nama lah, tapi benda ni dah mula lah. Jadi ilmu tentang syarak ni pun kita lihat hari ni telah macam-macam orang kacau lah kan, orang kacau. Jadi sebab tu kita hari ni nak kena faham betul-betul tentang bagaimana kita nak merujuk macam mana kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, antara ulama salaf yang kita gambarkan sebagai ulama yang 300 tahun yang awal kan. Bagaimana dia menyatakan kalau kamu nak kenal ulama-ulama yang soleh ini, kamu tengok adakah mereka ini kan disasarkan, menjadi sasaran kepada musuh Islam. Ini antara perkara lah. Jadi nombor satu tentang Quran pun hari ini mereka petikaikan. Jadi mereka bukan petikaikan Quran, tapi mereka petikaikan tafsir ulama-ulama yang muktabar. Ulama yang memang dah jelas lah. Memang ulama ni kehidupan dia, penghayatan dia, takwa dia, iman dia memang jelas dalam sejarah. Melihat mereka sampai berkorban untuk nak menyatakan al-haq. Jadi hari ni ada orang yang condemn tafsir para ulama ni. Baik, itu nombor satu. Kemudian hadis pula memang dia tak terima lah. Kan hadis ni tak terima, dia kata hadis tak dipelihara dan sebagainya. Baik, itu nombor satu syarat. Jadi kita mesti ada pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah pengetahuan sampai peringkat kita detail sangat, sebab kita mungkin tak mampu, tak semua orang mampu nak menghafal hadis, nak memahami hadis secara terperinci dan sebagainya. Tetapi cukup dengan kita mengetahui contohnya ulama-ulama yang sahih, yang saleh, yang muktabar, dan kemudian kita mengikuti apa yang mereka sampaikan daripada tafsir Al-Qurannya ataupun daripada terjemahan ataupun tafsir hadis-hadisnya. Jadi sebab contoh sekarang ni ada ulama, saya pun terkejut juga saya melihat kan. Contohnya macam ada ulama yang langsung tak terima hadis dhaif. Sampai dia kata hadis dhaif ni tak boleh diamalkan. Betul, ada hadis dhaif yang mungkin dia sampai ke peringkat yang terlalu dhaif, sampai mungkin dia sebenarnya bukan hadis pun ada. Hadis yang maudhu' yang tapi itu bukan hadis, itu hadis palsu ni bukan hadis. Hadis palsu ni bukan hadis. Hadis palsu ni hadis palsu lah. Tak boleh terima langsung lah kan. Tapi kalau hadis tu dhaif kan, jadi kita kena terima sebab dia masih hadis lagi. Jadi ini pandangan ulama-ulama yang jumhur lah. Adalah sebahagian daripada ulama yang kita kata bukan ulama lah, alim, orang ustaz lah, ustaz sebut situ kan. Dia sampai kata kita tak boleh terima hadis-hadis dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah, betul. Tak boleh jadi hujah untuk kita kata ini begini betul. Tapi hadis dhaif masih boleh diamalkan, terutamanya bahagian fadail amal.
Fadail amal ni maknanya bahagian kelebihan-kelebihan beramal kan. Jadi untuk nak menjadi motivasi setakat tu je lah kan. Baik. Jadi satu lagi ilmu yang kita kena faham ialah ilmu waqi', ilmu realiti. Ini yang kita gambarkan sebagai kajian-kajian yang kita buat. Jadi ilmu realiti ni kita kena faham. Kerana apa? Kerana ilmu realiti ni adalah merupakan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para ulama kita juga. Dan sebahagiannya min ladunni dalam Al-Quran kata sebagai ilmu yang Allah bagi secara langsung kepada mereka. Contohnya ada di kalangan ulama-ulama kita yang sebelum ini menyatakan tentang perkara-perkara yang berlaku pada masa itu dan perkara-perkara yang dijangkakan daripada huraian-huraian hadis-hadis Nabi tu, dihurai perkara yang tu, tengok perkara tu dah berlaku dah sekarang. Jadi ini semua merupakan antara kefahaman-kefahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ulama yang bertakwa, yang ada cahaya basirah mata hatinya, yang hidup bersama dengan adab dan akhlaknya, dengan ilmu yang diamalkan, maka Allah bagi. Jadi ilmu waqi' ini adalah satu ilmu yang mana diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami. Dan ini dia ceritakan dalam surah Al-Kahfi juga, apabila berlaku peristiwa Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS kan. Jadi Nabi Khidir AS ni contohnya, dia bukan saja memahami waqi', tetapi dia juga memahami apa yang mungkin Allah SWT tak bagi pada Nabi Musa. Dari sudut ilmu syarak tadi. Ilmu syarak ni, syariat ni mungkin dalam bentuk hukum-hukum dan sebagainya kan. Tapi ilmu waqi' ni kadang-kadang di ilmu yang zaman kita ni, zaman sebelumnya, sejarah-sejarah kan, zaman kita dan juga zaman yang akan datang, yang mungkin diberikan oleh Allah gambaran kepada mereka. Jadi ilmu waqi' ni bukanlah satu yang perlu kita mungkin tak semua orang faham, tetapi kita perlu meletakkannya sebagai salah satu daripada panduan. Sebagaimana contohnya kalau kita nak melakukan solat contohnya kan, solat dalam keadaan solat yang sukar nak solat. Jadi kita tengok orang tu boleh semayang, tak boleh semayang. Yang penting semayang tu wajib. Jadi waqi' ni, realiti macam mana. Kalau dia boleh berdiri, kalau berdiri dia duduk, tak boleh duduk berbaring. Jadi itu waqi' lah, realiti. Itu contoh bab semayang. Bab semayang. Jadi contohnya bab yang lain juga kita melihat bagaimana Allah SWT mengiktiraf seseorang itu kalau dia bermusafir. Kenapa dia bermusafir? Dia bermusafir sebab dia bekerja. Contohnya mencari nafkah. Boleh tak jamak bila melebihi marhalah-marhalah tertentu? Boleh menyampai pada syarat-syarat tertentu? Boleh jamak, boleh qasar dan sebagainya. Kenapa? Kerana waqi', realiti. Itu dah sudut ibadah yang simple-simple. Jadi apa lagi dari sudut kepimpinan dan pemerintahan? Apa lagi dari sudut perjalanan perjuangan, bagaimana nak mengkaji kaedah-kaedah peperangan Rasulullah SAW, bagaimana nak mengkaji, menganalisa contohnya pergerakan Nabi SAW dalam dia punya seni dalam dakwah, seni dalam tarbiyah, seni dalam berjuang, berjihad. Jadi semua itu adalah merupakan kefahaman ilmu waqi' yang perlu kepada kita. Kita perlu ada fahaman ini. Kalau tidak, kita akan ikut arus. Dan sebahagian besar daripada orang Islam hari ini, malangnya mereka mengikut arus. Sebab itulah zaman yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis As-Sauban itu, ramai orang akan keliling kamu, orang Islam keliling makan macam mana makan makanan yang ada di hadapan kamu kan, sehingga akhirnya kamu semua makan habis semua. Itu adalah kerana mereka mengikut arus. Ibaratkan buih, Nabi kata mengikut arus. Jadi arus yang dicipta oleh jahiliyah. Jadi malam ni insya-Allah kita akan bincang sikit berkenaan dengan arus tersebut dan perkara yang sedang berlaku pada hari ini. Saya akan bincang malam ni. Cuma untuk petang ini saya ingin mengajak diri kita sama-sama untuk membuat ulang kaji sikitlah. Ulang kaji sikit tentang beberapa perkara, antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa lak bihi 'ilm innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Allah menggambarkan dalam surah Al-Isra ini apa dia? Janganlah kamu mengikuti wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm.
Jangan kamu mengikuti sesuatu. Kamu nak ikut sesuatu, nak bergerak, nak berjalan, nak melaksanakan kerja-kerja ni. Jangan kamu membuat sesuatu itu sekiranya kamu tidak ada ilmu berkenaannya. Tidak ada ilmu, kamu tak tahu, tak faham. Sesungguhnya pendengaran kamu, inna sam'a wal basar, dan juga penglihatan kamu, wal fuad, dan juga hati-hati kamu itu, semuanya itu akan anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan. Jadi sebab tu pada hari ini kita bukan hanya sekadar nak berjalan, bergerak, nak semayang, dah boleh pergi. Ini macam sekarang ni ramai orang pergi haji. Saya minta maaf noh, ramai orang pergi haji. Dan kalau dari negara kita ni pergi haji ni diwajibkan vaksin 3 dos. Diwajibkan vaksin 3 dos. Maka majoriti ambil vaksin 3 dos. Walaupun dengar katanya di Arab Saudi tak wajibkan pun kan. Tapi tak apalah kan. Jadi kalau nak pergi kena ambil vaksin. Jadi kita pun ikut aja. Jadi Allah izin sekiranya, yalah maknanya kita nak sebut kat sini bukanlah kata vaksin tu seperti Tuhan dia boleh bawa mati ke apa, tidak. Tapi nak sebut sini itu antara arahan-arahan yang kita rasa, sedangkan vaksin-vaksin yang ada tu dia masih lagi tidak fulfill dia punya trial dia. Maknanya tidak lepas lagi trial, tapi dia dah bagi ke kita. Diwajibkan pula tu, sedangkan keadaan pandemik dah tak ada. Keadaan kata darurat dah tak ada. Jadi kalau dulu dia kata darurat, sekarang ni tak ada darurat dah. Tak ada pandemik, tapi dah wajib. Pasal apa? Benda tu test, trial pun tak lepas lagi. Masih lagi UEA kan. Utilize under pembangunan di bawah kan, pemantauan ataupun emergency. Jadi sekarang tak ada emergency, nak wajibkan pasal apa? Saya pun heran jugalah. Tapi bila saya tanya kawan-kawan, alhamdulillah ramai kawan-kawan yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk pergi haji pada tahun ni. Dia kata terpaksa lah, kalau tak ambil macam mana nak pergi haji kan. Jadi saya kata tak apalah, kita kena pergi haji, wajib. Tapi kita kena juga menjaga kesihatan kita, menjaga kekuatan kita. Tengok kalau benda tu tak betul, kita jangan mengikut aja. Jadi itu saya punya pandangan lah. Jadi kenapa saya cakap begitu? Kerana kita ada pengetahuan, kita ada ilmu tentang perkara yang berlaku. Saya sedang mendapatkan data-data dan fakta tentang kesihatan negara kita ni. Jadi kita dapati kadar kematian bermula daripada tahun 2020 sampailah naik sampai ke sekarang 2022 ni, nak masuk 2023, dah masuk 2023 pun, 2023 nak masuk 2024 kan. Jadi kita lihat kadar kematian tu agak ada spike sikit lah, dia naik tinggi. Kemudian kadar kematian bayi yang digambarkan berlaku sebab kadar bayi yang kena sakit jantung. Bayi kena sakit jantung, fenomena yang luar biasa. Tak pernah berlaku sebelum ni, banyak bayi kena sakit jantung. Ataupun bayi yang dilahirkan premature maknanya belum cukup masanya lahir, keluar. Jadi benda-benda macam ini, walaupun saya tak ada data lagi sekarang ni, saya cuma sebut ajalah perkara yang telah pun disebut dalam akhbar-akhbar kan, tentang ramai bayi yang kena sakit jantung, ramai bayi yang dilahirkan premature dan sebagainya. Jadi banyak orang yang mati mengejut kan, banyak orang kena. Jadi data-data ni semua memang kita melihat berlaku setelah berlakunya kan, penyuntikan dosage tadi. Jadi kita nak tengoklah adakah itu berkaitan dengan vaksin ataupun tidak. Jadi kita nak kena kaji. Tiba-tiba diwajibkan juga, padahal pandemik dah tak ada dah. Saya tengok macam menteri pun kadang-kadang dah tak ada dah, menteri pun dah tak kisah dah. Pakai mask pun dah tak pakai dah kan. Jadi maknanya kita melihat kenapa perkara-perkara itu masih berjalan, sedangkan banyak benda-benda yang samar-samar berlaku. Jadi inilah dimaksudkan dengan ilmu. Ilmu tentang waqi'. Waqi' ni realiti. Kita kena tengok, perhati, pandang. Jangan ikut arus. Kalau ikut arus, Nabi kata apa? Kamu akan dimakan. Hadis Sauban tu kan. Kalau kamu ikut arus, kamu akan kena makan. Jadi kalau kamu nak jaga diri kamu, nak jaga agama kamu, nak jaga akidah kamu, nak jaga kehidupan kamu, kamu kena mengikuti panduan yang takkan sesat selama-lamanya, Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini
ilmu waqi' yang kita kena perlu faham. Jadi kita terdedah dengan kajian-kajian daripada para saintis, kajian-kajian daripada para ulama juga yang mengkaji dan melihat tentang apa yang berlaku, realiti yang ada pada hari ini. Jadi sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah menyatakan bahawa apabila tanpa ilmu, amal itu tidak ada gunanya. Sedangkan ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Ini kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan di sinilah digambarkan kepada kita bagaimana Allah menggambarkan Quran tadi, jangan kamu beramal, jangan kamu beramal tanpa ilmu, kerana pendengaran kamu, mata kamu semua akan disoal oleh Allah. Kita bagi anak kita injection yang masih lagi tak tahu keberkesanan dia tu, tak tahu akibat kesannya tu, ada tak AFE. AFE ni adverse effect after injection, kan? Adverse effect after injection, ada kesan sampingan selepas injection. Data tu pun masih lagi tak tentu lagi, masih lagi menjadi rahsia sekarang ni. Jadi kita tak tahu. Adik kita pula ikut aja, bagi anak kita cocok semua sebagainya. Bukan kita kata salahkan apa namanya orang yang nak bagi, nak tolong cocok tu, tapi nak salahkan kita sendiri yang bagi. Akhirnya anak kita sakit jantung, akhirnya anak kita yang ada terkesan dan sebagainya. Bagaimana berlaku kepada banyak kes-kes yang kita dengar, berlaku dalam contohnya ada seorang India, satu suami dan isteri, anak dia meninggal dunia, sampai sekarang dia menuntut dan sebagainya, tapi tidak ada betul, adverse effect following immunization, kesan sampingan selepas daripada injection. Jadi ilmu beginilah yang kita maksudkan, yang perlu kita faham dan perlu kita tahu. Dan bukan hanya sekadar vaksin saja, banyak lagi benda lain. Banyak lagi benda lain yang perlu kita tahu, kan? Dan saya pun tak boleh nak cerita benda ni dalam FB ni satu-satu, terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan di sinilah Nabi menggambarkan kepada kita bahawa orang yang ada ilmu itu, dia lebih baik daripada ahlul ibadah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim ala abid ka fadlul kamar lailata al-badr ala sa'il kawakib, kan? Jadi kelebihan orang, keutamaan orang-orang yang berilmu, yang tahu ni, ibaratkan bulan, kan? Ibaratkan bulan yang di malam yang purnama, bulan yang cerah terang benderang itu, di atas bintang-bintang yang kita nampak jauh berkelipan macam itu. Jadi sebab tu dari sini kita nak kena sebut bagaimana Nabi sendiri menyatakan bagaimana kita kena ilmu, kalau tak kita ni tak ada apa-apa. Dan bagaimana pula juga digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, mengatakan bahawa orang yang memiliki ilmu itu dibanding dengan orang yang tidak memilikinya, sama dengan 700 darjat. 700 darjat. Dan setiap satu darjat itu, daripada darjat yang pertama nak pergi ke darjat yang kedua, perjalanannya 500 tahun. Yang digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, antara sahabat-sahabat Nabi yang cerdik, yang pandai dan sebagainya. Dan sebab itulah dia kata ilmu ni cukup penting. Sebab tu hari ini kita nak kena rasa bagaimana keadaan orang-orang. Hari ini kita ingat ilmu ni cukup dengan kita beramal, ibadah, zikir, Quran. Kita tahu apa yang kita disuruh tahu, kan? Kita tak tahu pun apa yang sedang berlaku. Saya bagi satu contoh bagaimana mereka menipu dengan atas nama medicine, perancangan jahat yang telah dibuat oleh Rockefeller, bermula dengan Rockefeller Foundation. Rockefeller ni apa? Saya nak cerita sikit Rockefeller ni. Rockefeller ni dia ada dua perkataan. Ni orang Amerika yang pertama sekali menjadi billionaire. Bukan millionaire, billionaire. Yang pertama sekali orang Amerika yang menjadi billionaire itulah Rockefeller. Jadi adakah Rockefeller nama sebenar? Saya tak rasa nama sebenar, kan? Tapi apa maksud Rockefeller? Rockefeller ni rockers. Rockers ni rockers. Rockers ni orang yang goncang. Orang yang kontrol, yang goncang, rockers. Orang yang mendengar, kalau kita kata muzik ni, dengar muzik yang
heavy metal tu contohnya, dulu kan. Tapi rocker sebenarnya orang yang menggoncang. Feller ni orang yang memotong feller ni. Jadi kalau kita gabungkan ni, kita akan dapati Rockefeller ni peranan dia ialah membuat sesuatu yang akan menggoncang dunia ini dan kemudian dia akan mencantas kekuatan-kekuatan umat. Ni Rockefeller ni kalau secara maknanya pun kita dah nampak dah macam itu. Kan? Jadi kita lihat bagaimana Rockefeller dia telah menipu setelah macam mana dia kaya. Ni nombor satu. Ni ilmu waqi' ni. Kita kena. Ni ilmu waqi' yang disebut ilmu rijal. Ilmu rijal ni maknanya ilmu tentang laki-laki. Ataupun tentang seseorang yang kita kaji dia inside out sehingga kita boleh faham keadaan dia. Itu ilmu rijal. Jadi ilmu rijal ni termasuk ilmu waqi'. Ilmu realiti, memahami realiti kan. Jadi contohnya kalau zaman dulu, seorang Bukhari contohnya, Imam Bukhari, dia nak cari hadis tu, nak pastikan hadis tu sahih tak sahih, maka dia kena kaji orang yang nak meriwayatkan hadis tersebut. Ini disebut ilmu rijal. Ulama-ulama kita menggunakan ilmu rijal nak pastikan orang yang meriwayatkan hadis tu boleh pakai tak boleh pakai. Ingatan dia kuat ke, ingatan tak kuat ke, akhlak dia macam mana. Jadi ini ilmu rijal. Jadi kita boleh manfaatkan ilmu rijal ini juga untuk mengkaji musuh Islam. Antaranya Rockefeller. Jadi Rockefeller ni, saya tak nak ceritalah pasal bagaimana dia buat apa. Sebab itu detail tu tak ada masalah kita nak pergi kan. Tapi nak sebut kat sini, apa yang menyebabkan dia kaya? Menyebabkan dia kaya apabila dia menguasai minyak. Di Amerika ni, dia mempunyai 90% pada masa tu. 90% minyak di Amerika tu dia yang kontrol. Macam mana dia boleh tahu tentang minyak sebagainya ni kan? Tentulah ada bantuan-bantuan daripada mereka yang dah ada ilmu juga. Siapa dia? Iblis lah. Siapa lagi? Iblis lah. Dia tahu okey buat di masa ni. Dan kemudian kita tengok apabila dia telah menguasai 90% daripada minyak yang ada di Amerika pada masa itu, kemudian pecah-pecah sekarang dah jadi Exxon, dah jadi mobil kita ni Petron dan sebagainya kan. Itu antara Rockefeller punya lah. Jadi apabila dia telah menguasai minyak itu, maka tiba-tiba pula ada satu ilmu disebut ilmu tentang petrochemical. Daripada petrol tu, daripada minyak tu boleh tukar menjadi plastik, boleh tukar menjadi vitamin. Maksudnya plastik tu boleh dimasukkan vitamin dalam tu, ingredient dan sebagainya. Akhirnya kita tengok dia pun berpakat dengan Carnegie, kawan dia Carnegie, untuk nak menggunakan research yang ada tentang chemical tadi tu kan, menjadikan ubat, tukar jadi ubat. Sedangkan pada masa tu ubat kalau di Amerika tu kebanyakannya sama ada dia natural ubat secara natural ataupun rawatan secara holistik. Ni dua ni yang besar, natural dan holistik. Natural ni contohnya homeopati, itu natural. Kemudian holistik ni ialah rawatan-rawatan berkenaan dengan keseimbangan kita punya tubuh badan ni, macam Tibun Nabawi, itu holistik. Jadi kita sebut kat sini bagaimana Rockefeller dia merancang, akhirnya mereka dia pakat dengan Carnegie, dia buat satu foundation, dia buat satu research kan, dan kemudian lepas tu dia panggil pula salah seorang, dia hire seorang namanya Flexner. Flexner ni pula buat seluruh Amerika, dia buat kajian seolah-olahnya perubatan ni nak kena ada satu yang standard dan sebagainya. Akhirnya mereka buat daripada Flexner report, lahirlah medical perubatan yang sekarang ni, yang kat KKM ni sekarang ni, daripada Flexner report. Nampak bagus lah semua, bagus lah. Tapi apa dia buat? Dia menghancurkan holistic treatment, rawatan cara holistik. Cara ada spiritual, ada mental, ada natural, rawatan-rawatan natural yang menggunakan plant, menggunakan pokok-pokok. Jadi dia yang buat semua ni. Dia buat ini ilmu.
Jadi macam mana pula dia boleh tahu benda-benda macam itu kan? Nampak semua saja perjalanan dia. Kita ni dah menghampiri 100 tahun. Dia bermula sejak daripada 1900, abad ke-20. Abad ke-20 digunakan ni. Digunakan ni sebagai apa kita kata, perkara untuk nak kontrol perubatan, kesihatan. Akhirnya hampir lebih daripada separuh medical school yang berkaitan dengan holistic treatment ataupun berkaitan dengan homeopati, natural treatment, tutup. Malahan doktor-doktor homeopati ada yang sampai peringkat ditangkap. Ini zaman tu, zaman masa tu. Kenapa? Kerana dia nak suruh ikut Rockefeller medicine tadi. Kita panggil Rockefeller medicine lah. Kan? Jadi akhirnya berkembang sampailah hari ni. Apa yang dibuat research, dia bagi 100 million, 100 juta. Bukan 100 juta tu bukan sekarang 100 juta masa zaman tu. Masa zaman tu 1900 tu. 1901, 1905, dia bagi 100 juta kepada geng-geng mereka ni untuk buat medical tadi, untuk mengkaji. Dia bukan nak mengkaji ubat, dia mengkaji pokok-pokok. Contohnya pokok apa yang paling terkenal kat Malaysia ni tongkat ali, contohlah contoh tongkat ali, lidah buaya, apa pokok-pokok nak mengkaji. Sebab sebelum tu ubat datang daripada herba, daripada pokok. Ubat datang daripada apa yang ada di sekitar ni. Tiba-tiba dia buat kajian, dia suruh buat kajian petrochemical punya research. Buat kajian, tengok apa yang ada dalam bahan pokok tu. Pokok tu ada apa bahan dia. Jadi kalau ada bahan A, B, C, inilah bahan yang menyebabkan boleh sembuh penyakit, maka dia pun buat sintesis, dia buat satu kita kata buat satu meniru, mencipta semula, mereka semula ingredient tadi untuk dimasukkan dalam ubat. Maka jadilah dia punya petrochemical tadi tu menjadi vitamin sebagainya. Jadi akhirnya bukan dia mengkaji kat plant tu untuk nak bagi tanam pokok lagi banyak secara natural, tak. Dia kaji tu supaya besok dia boleh potong pokok, tak guna dah herba dan sebagainya, dia cipta sendiri ubat daripada disebut dia kata ubat lah, disebut ubat untuk nak merawat penyakit-penyakit yang digambarkan tadi. Dan pokok dia potong, dia tumbang. Dia tak mau orang pergi kepada herba. Kenapa? Sebab dia nak kontrol ekonomi. Sebab bila dia boleh buat ubat dan dia kata inilah ubat, satu pil, satu sakit, satu pil. Macam itu kan? Dia punya tema dia. Jadi bila boleh buat ubat, maka ubat itulah dia kontrol. Sebab dia punya kemudian ada pula patent. Dia buat satu undang-undang lain pula, patent. Orang lain tak boleh tiru. Kalau Panadol tu dia punya, paracetamol tu dia punya sampai bila-bila contoh, ataupun sampai 100 tahun. Jadi nak sebut kat sini, inilah perubatan Rockefeller yang sekarang ini menjadi bisnes yang paling besar. Bisnes yang paling besar di dunia ni ialah ubat. Kenapa? Dia bukan saja boleh kontrol orang yang sakit tadi, dia boleh kontrol dunia. Dia boleh kontrol ekonomi. Sebab tu biotech teknologi. Saya pun ada background biotech juga. Saya pun ada background biomedical juga. InsyaAllah saya faham benda ni sangat. Faham sangat lah. Dia nak sebut kat sini bagaimana keadaan yang ada pada masa itu, 1900, abad 20 lah. Mereka menggunakan kajian-kajian untuk nak monopoli kita kata kesihatan. Sampai sekarang mereka tubuhkan WHO. Yalah, tidaklah Rockefeller tu, tapi dia punya strategis dia punya orang yang merancang. Jadi ini ilmu waqi', ini ilmu yang berkaitan dengan realiti semasa yang kita kena kaji. Saya cakap ni, kalau tuan-tuan rasa tak betul, tak apa, tuan-tuan pergi kajilah sendiri. Tengok macam mana, betul tak betul. Kalau tak betul, tak apa, cakap tak betul kan. Kalau betul, maka kita duduk di bawah perancangan mereka. Sebab tu saya minta juga, saya tengok balik sebenarnya berkenaan dengan bagaimana data-data Rockefeller ni kan, yang menguasai, bagaimana dia influence, bagaimana dia memaksa, bagaimana dia menguasai perubatan dunia hari ini. Banyak artikel-artikel yang itu telah di blog. Pagi tadi saya nak tengok juga. Saya tengok error. Banyak dah dia tutup lah.
Tentang herba-herba pun banyak dah dia tutup. Kan? Siapa tutup? Google. Google tu. Jadi semua dia punya, Bill Gates punya kan. Baik. Ya sebab itulah kita kena memahami ilmu waqi', barulah kita faham untuk bergerak dan kita dapat memperkuatkan kekuatan kita berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita faham, kata kita akan jadi orang yang jahil. Kita berselawat, kita buat selawat sallallahu ala Muhammad. Betul? Selawat bagus, dapat pahala, banyak pahala. Tapi tak cukup dengan selawat, kita kena faham realiti semasa. Kita kata tak apa, kita boleh buat selawat, kita baca ni sebagainya, kita boleh marhaban, kita baca Quran, tapi kita tidak faham waqi' yang ada pada sekarang. Sedangkan Nabi menggambarkan dalam hadis Sauban tu, kan, apakah asbab yang menjadikan kelemahan umat? Kerana umat mengikut arus. Seperti buih yang dihanyutkan oleh arus. Nabi sebut itu kan. Jadi yang menghanyutkan umat ni apa? Arus. Jadi kenapa umat ni tak ada arus? Salah satunya lah ilmu tidak ada. Jadi sebab itulah kita nak kena faham akan perkara ini. Dan banyak lagi perkara-perkara yang insya-Allah saya akan dedahkan malam ni, insya-Allah pukul 9.30, 9 suku. InsyaAllah kita akan cerita sikit tentang apa yang berlaku. Terutama sekarang ni, mereka sedang nak tanda tangan IHR. Walaupun tidak dapat kelulusan kabinet. Jadi Alhamdulillah kita dapat dengar berita-berita lah. Malaysia tak sign lagi. Sebab kita dah bising-bising ni. Alhamdulillah kan kita kena bising ni. Tahun lepas, 22 Mei, mereka nak sign. Masa tu KJ. Kan, nak sign. Tiba-tiba kita bising-bising. Macam mana nak sign? Kalau kita kata, kalau kamu sign, kita katalah sebelum ni kan, kalau KJ sign masa tu ada Menteri Kesihatan, maka dia telah mengkhianat Malaysia. Takut juga dia dengar perkataan kita, walaupun kita ni orang kerdil dia kan. Mengkhianat Malaysia, dia cakap macam tu kan. Kalau kamu sign, kamu mengkhianat. Sebab apa? Kabinet pun tak luluskan. Kita tahu kabinet tak luluskan, kita dapat maklumat tu kan. Kita dapat maklumat tu. Jadi nak sebut kat sini, memanglah macam apa ni, kita kata NGO ni tak ada apa-apa, tapi alhamdulillah Allah izin sampai kalau diwajibkan design habis kita. Malam ni saya akan cerita sikit insya-Allah. Malam ni saya akan cerita sikit. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, kita nak gambarkan bagaimana keadaan yang ada pada hari ini agak kritikal dan kita perlukan kepada ilmu. Dan ilmu tu bukan hanya ilmu syarak. Sebab tu saya sebut kat sini, bila saya berjumpa dengan tuan-tuan guru kita yang berada di pondok-pondok, yang berada di madrasah, kita dedahkan kepada mereka. Saya pergi ke banyak tempat juga bersama sahabat-sahabat kita. Kita pergi jumpa tuan-tuan guru. Tuan Guru Haji Rozaini kita jumpa, Tuan Guru Siddiq Noor kita jumpa dan sebagainya lagi lah. Itu antara nama-nama lah, banyak lagi kan. Dan alhamdulillah bila mereka mendengar keterangan-keterangan kita ni, alhamdulillah mereka seronok. Sebab benda ni tak ada dalam kitab-kitab. Kita memang kena tengok waqi' tak ada dalam kitab. Waqi' tidak ada dalam kitab. Jadi ini antara perkara yang saya nak sebut. Jadi sebab tu insya-Allah pada hujung minggu ni saya nak sebut kepada saudara-saudara sekalian, tuan-tuan puan-puan, terutamanya Ansar, saya nak mengajak sama-sama untuk kita bersama-sama berbincang berkenaan dengan perkara yang terkini yang berlaku secara detail. Malam ni saya akan cakap jugalah, tapi saya cakap tak boleh detail sangat. Saya cakaplah apa yang boleh kan. Jadi insya-Allah kalau siapa yang ada ke lapangan, terutamanya Ansar, kita ada program, insya-Allah kena daftar dulu dengan melalui Telegram. Dan kita minta sahabat-sahabat kita dapat datang sebab ada perkara yang saya nak sampaikan. Dan insya-Allah perkara-perkara yang saya gambarkan tadi, dia bukan hanya sekadar ilmu syarak, ilmu daripada Quran, ilmu daripada hadis, tetapi sebenarnya yang lebih penting juga untuk kita faham realiti. Maknanya Quran dan hadis tu ulama kita dah hurai panjang dah. Jadi hak ni kita dah ada panduan dah, solusi dah ada dah. Nak lawan Dajjal, dah ada solusi tak? Dah ada solusi. Sebab tu jangan takut. Saya tengok ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita ni kadang-kadang menakut-nakutkan. Bila cerita pasal akhir zaman ni menakutkan. Memang betul menakutkan benda tu. Dajjal, siapa tak takut dari sudut dia punya impact, kesan dia tu memanglah membimbangkan kita kan. Tapi bukan kita berbincang tentang Dajjal supaya kita takut, Bukan bincang pasal macam mana kata bekas menteri pertahanan kita kata kita nak lawan Cina punya
apa namanya, kapal ni, kapal China besar, kapal kita kecil je, toat je kan, kecil je. Jadi kita mana boleh lawan? Bukan kita ada ilmu tentang tentera China, tentera Amerika, tentera Zionis, tentera-tentera musuh Allah yang lain yang mungkin nak mencabar kedaulatan negara kita, menyebabkan kita takut jadi pengecut. Bukan, itu bukan ilmu akhir zaman. Kan? Itu hanya kajian-kajian mereka yang terputus hubungan daripada Allah. Menakut-nakutkan. Sebenarnya kita tak perlu takut. Kenapa nak takut kepada manusia dan makhluk? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sungguh-sungguh mereka yang menjadi awliya Allah, yang berjuang, kan, berjuang bersama jalan Allah ini, la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan, walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan. Jadi kenapa kita bincang pasal tentera-tentera Amerika kita jadi takut? Kenapa kita bincang tentera Cina yang kata-kata dah dekat-dekat 2 juta dah ada tentera Cina kat Malaysia ni, kan? Kita macam mana nak buat? Kita jadi takut. Kenapa kita kata Amerika dah keliling kita ni, kapal Amerika dah keliling kita ni, nak jadi takut? Kenapa kita bincang bila cerita pasal Freemason takut? Orang besar-besar pun semua pakat-pakat Freemason belaka, kita jadi takut. Kenapa nak takut? Saya tanya, kenapa nak takut? Kalau kita takut, maknanya hilang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut hanya hak Allah. Kita hanya berhak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maknanya bila kita tak takut pada makhluk ni, kita membabi buta, bantai aja, Allah Akbar aja, ambil keris, cabut keris, lawan dengan Dajjal. Bukan macam itu. Itu bukan orang yang berani, itu yang bodoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia ada strategi dia. Dia ada uslub dia. Dia ada jalan dia. Dia bukan memang hantam kromo je. Macam itu tak ada. Dia ada kaedah-kaedahnya. Ini kata syarak. Kaedah-kaedah sunnah. Ini syarak. Ini kita kena faham. Kita sebab tu hari ni ramai yang takut. Saya sebut dalam kuliah saya yang lepas. Banyak pula orang mimpi hari ni. Mimpi. Apa mimpi dia? Mimpi kena tangkap. Mimpi kena kepung. Mimpi Dajjal dah dekat. Habis apa jadi lepas mimpi? Takut, bimbang. So kita kena lari masuk hutan. Adakah mimpi itu supaya kita masuk hutan? Mimpi itu supaya kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sepatutnya mimpi itu menyebabkan kita mempersiapkan lagi, meningkatkan lagi persiapan kita untuk kekuatan. Bukan kita takut. Kalau takut itu syaitan. Syaitan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Kalau kita nak pergi berjuang, nanti kamu tak dapat duit, apa-apa, kena buang ni, kena buang kerja dan sebagainya. Menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Syaitan menakut-nakutkan kamu dengan kematian. Nanti kamu mati. Kalau kamu berjuang ni, nanti besok isteri kamu jadi janda, anak kamu jadi anak yatim piatu, maka jangan pergi perang dengan Nabi. Itu syaitan. Dia menakut-nakutkan dengan kefakiran, dia menakut-nakutkan dengan kematian, dia menakut-nakutkan kita dengan ancaman-ancaman. Kita pula dapat mimpi, macam-macam mimpi dapat hari ni. Lah ni banyak orang mimpi menakutkan. So kita yang tak faham ni, tak tahu sunnahnya, tak tahu panduan Qurannya, macam tahu tapi tak tahu. Sebab tu kita takut. Kan, mati. Nanti kita mati, Ustaz, kita kena kepung mati. Mati memang Allah dah tetapkan mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai waktu ajal seseorang itu, ataupun waktu ajal satu umat itu, wa kulli ummatin ajal. Allah gambarkan setiap umat, setiap orang mati. Fa iza jaa ajaluhum, bila sampai waktu mati mereka, la yastakhiruna sa'ah, tak akan lambat walaupun 1 jam, 1 saat. Wala yastaqdimun, tak akan mendahului cepat 1 jam, 1 saat. Takkan. Kita tak takut apa, mati dah memang tetap dah. Habis Ustaz, kalau kita buat macam ni nanti orang tangkap kita apa? Kalau Allah izin tangkap, memang kita kena tangkap. Kita kena tangkap, kita kena bunuh, itu semua izin Allah.
Nabi kata apa? Berkumpul seluruh makhluk yang ada di bumi ini, jinnya, manusianya, semuanya nak melakukan, nak memberikan kebaikan kepada kamu. Mereka tak akan dapat bagi kebaikan sekiranya Allah tak izin. Berkumpul seluruh jin dan manusia untuk menghalang kamu, menyusahkan kamu, kan? Menangkap kamu buat apa? Allah tak izin, tak akan berlaku. Ini hadis. Jadi di mana boleh datang takut bila dengar kronologi akhir zaman jadi takut? Dekat mana takutnya? Tak ada takut. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Awliya Allah la khawfun, tidak ada ketakutan bagi mereka. Wa la hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan, sedih pun tidak. Jadi hari ini bila kita mimpi kemudian kita takut. Bila kita dengar berita tentang musuh Islam, kita takut. Itu maknanya hati kita telah ditembak dengan peluru-peluru kesesatan syaitan. Sesat dah masuk dalam hati kita. Kita rasa takut, rasa nak kena prepping macam orang barat prepping. Dan nak prepping kita, prepping macam mana orang barat. Dan bukan prepping untuk bangkit Islam, tegakkan, tajdidkan Islam. Prepping nak selamatkan diri kita. Kita pun dah simpan. Tiba-tiba Allah izin banjir, habis makanan kita, tenggelam makanan kita. Kita dah prepping banyak dah. Kita ingat prepping itu selamatkan kita. Tak. Yang selamatkan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru mentauhidkan Allah. Ini ilmu. Jadi kita bukan kata nak ilmu ni, kita nak tahu. Ini konspirasi, tahu tanda-tandanya. Ini nak banjir, ini nak tahu, semua tahu. Tapi kita tak faham solusinya apa. Kita ingat solusinya macam orang barat, prepping. Prepping tu bukan daripada orang beriman. Nabi pernah tak simpan makanan banyak-banyak? Nak berlawan dengan orang musyrikin ni, pernah ke Nabi suruh simpan makanan dulu, prepping, buat retort ke apa? Nabi pernah suruh ke? Nabi tak pernah suruh. Nabi suruh buat ABC, JDT. Nabi suruh buat JDT, dakwah, tarbiyah, jihad. Pergi buat pasar, pergi ke pasar. Pergi ke ladang, buat pertanian. Nabi suruh sahabat bekerja. Tapi Nabi bukan suruh sahabat simpan duit. Nabi sendiri tak simpan. Kadang-kadang Nabi makanan pun tak ada dekat rumah. Nabi makanan pun tak ada. Kita ni balik rumah, buka peti ais macam-macam, penuh peti ais. Nabi peti ais pun tak ada. Bukan kata sebab dalam zaman dulu tak ada peti ais. Tak. Bukan kata zaman dulu tak ada tempat simpan makanan. Ada. Tapi Nabi ada masanya makan pun tidak. Kenapa? Kerana Allah SWT nak mengajar kita jangan takut dengan makhluk. Kita hari ini takut dengan makhluk. Jadi sebab tu kita tak betul dah ni. Kita ikut arus. Namanya macam pejuang. Allahu Akbar. Tapi rupanya tak faham solusinya, penyelesaiannya. Di sini kita kena kumpul semula daurah. Kita kena bincang semula. Ingatkan balik. Review semula. Ini saya seru kepada kawan-kawan Ansar, Angkatan Sukarelawan Rakyat. Siapa yang ada ni, sampaikan. Yang rugi siapa? Kalau kita tidak bersama dengan solusi ni, yang rugi kita. Islam akan menang. Taifah akan menang. Jamaah akan menang. Yang rugi kita. Ada pula yang diuji dengan ujian keduniaan. Ada pula yang diuji dengan ujian laki dan perempuan. Allah uji kita. Kadang-kadang Allah uji kita dengan apa? Dengan perempuan. Allah uji dengan perempuan. Dalam hati itu masih ada nafsu kepada perempuan yang tak boleh dikawal. Nafsu. Walaupun namanya orang beriman, ada nafsu. Tengok perempuan ni, ada peluang aja nak dapat dia, kita pun nak dapat dia. Ada peluang nak dapat dia. Kosak. Yang perempuan pula ada peluang nak dapat suami. Dah lama tak ada suami, kita pun nak cari suami. Allah uji dengan perempuan. Allah uji dengan laki-laki. Allah uji
dengan apa yang ada nafsu kita ni Allah uji. Satu-satu ni Allah nak bersihkan. Saya tak sebut siapa-siapa noh. Jangan pula kita nak takat siapa-siapa. Tak. Tapi kalau siapa yang terkenalah. Memang nampak keras saya cakap ni. Memang ada yang terpaksa kita bagi dengan belantan. Cakap kata-kata ni kadang-kadang kena bagikan belantan. Tapi bagi belantan bukan memalukan. Bukan skandalkan. Tak, saya tak sebut siapa pun. Kan? Ada orang rasa dirinya besar, dirinya pandai. Allah uji. Saya dah berpuluh-puluh tahun dengan pertubuhan. Saya dah berpuluh tahun buat kerja A, B, C. Saya tahu ni, ini tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Kita rasa kita betul. Kalau kita rasa kita betul, sama-sama kita bantu sahabat kita yang tak betul tu. Bukan tinggalkan dia. Bukan biarkan dia. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita pula sebut tentang adakah saya telah dibuang. Tak, saya tak pernah buang siapa-siapa pun. Kita tak pernah buang siapa-siapa pun. Kalau hajat datang. Jadi kita nak ada ilmu. Ilmu waqi'. Ilmu realiti. Kena faham. Baru kita tahu macam mana nak bergerak. Macam mana nak bergerak. Kalau tidak kita tak ada, tak boleh. Doakan ada rezeki. Saya nak sebut sini. Siapa-siapa yang datang daurah tapi tak ada duit. Tak ada duit nak datang. Kontak saya. Kontak saya insya-Allah. Kita cari sahabat-sahabat yang ada duit, tolong. Tak ada alasan untuk kita datang sebab tak ada duit. Sebab tu saya kata uzur syar'i. Uzur syar'i ni apa? Mungkin nak bergerak pun tak boleh. Sakit, tak boleh bergerak. Uzur syar'i ni apa? Mungkin kita terpaksa jaga keluarga kita yang tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal, tinggal boleh mati. Itu uzur syar'i. Uzur syar'i ni bukan sakit perut sikit-sikit. Bukan. Saya nak hurai sikit uzur syar'i. Apa uzur syar'i ni? Uzur syar'i ni ialah keuzuran yang Allah SWT beri kepada kita sehingga menyebabkan kita tidak boleh pergi program tersebut dalam keadaan memang betul-betul tak boleh pergi. Contoh macam mana? Sakit sungguh, tak boleh pergi dah. Kalau pergi, mati. Itu uzur syar'i. Maknanya, di hadapan Allah, di uzur syar'i ni, bukan nak jawab depan kita manusia ni. Tak. Nak jawab depan Allah. Ya Allah, aku tak boleh pergi daurah, ya Allah. Sebab memang aku tak boleh nak keluar daripada rumah ni. Sebab ada kesakitannya, ada kesusahannya dan Allah Maha mengetahui kamu benar. Tapi bila jumpa depan Allah nanti di akhirat, kan? Dia jumpa depan Allah bila ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Apa jadi? Ya Allah, aku pening kepala ya Allah. Ya Allah, aku tak ada duit ya Allah. Tak ada duit, saya sebut petang ni. Sahabat-sahabat yang tak ada duit, beritahu pada saya insya-Allah, atau sahabat-sahabat siapa yang kita rapat, kita cari sahabat-sahabat yang ada duit, pakat-pakat bagi tolong. Adalah charge RM30 tu. Charge RM30 tu untuk makan aja sebenarnya. Makan, minum dan kemudian kita nak bagilah sikit ke RK supaya elektriknya, airconnya apa sebagainya tu. Lebih kurang macam itulah. Ustaz, saya tak mampu RM30. Saya cukup-cukup duit minyak aja Ustaz. Naik motor. Tak apa, tak payah bayar RM30. Tapi beritahu kita supaya kita boleh cari orang yang boleh infak, bagi, tolong. Sebab kita bukan organisasi nak cari kekayaan di dunia ni. Kita nak selamatkan diri kita, keluarga kita secara jama'i mengikut solusi sunnah. Mengikut solusi sunnah. Bukan kita nak buat ikut cara kita terputus daripada sunnah Nabi. Bukan. Ini yang penting sekali ni kita kena faham. Sekarang ni kita dah selesa sikit. Allah uji selesa. Kita rasa tak ada apa-apa lah. Okey lah. Tak perlu nak masuk mall boleh. Nak pergi masjid boleh. Tak ada masalah. Dulu masa PKP masing-masing takut. Sekarang ni dah okey sikit. Kita lupa. Okey ni bukan maknanya ujian dah tak ada. Bukan maknanya fitnah dah tak ada. Dah okey ni maknanya Allah nak uji kita. Masa senang, macam mana kita ni? Syukur tak? Apa maksud syukur? Kita istiqamah dengan JDT. Istiqamah dengan jihad, dakwah dan tarbiyah.
Malah ada di kalangan kita dalam Telegram yang kata, masih ada lagi ke ansar-ansar ni? Saya tak tahu, saya tak pernah dengar pun ustaz buat program. Kita buat program di di Rimbunan Kasih ke, kita buat program di pergi ke markas-markas di Kelantan ke, di mana ke, atau ziarah sahabat-sahabat ke, pergi ziarah hari raya ke apa ke. Tak tahu, daurah tak tahu. Ustaz Nur Azman masih lagi ke? Saya tak tahu. Ada juga yang macam tu. Sama ada tak tahu sebab dia dah rasa lega, sehingga kan dia tak baca pun Telegram. Tak baca, tak kisah Telegram. Ataupun dia memang tak tahu sungguh Telegram tu ada koordinator kita, SU kita yang memang tak nak beritahu program-program kebangsaan. Pun ada juga macam itu. Tak kira lah apa sebabnya, saya dah beritahu dekat FB ni. Datang. Siapa yang boleh datang, datang. Yang tak boleh datang, tak apa. Uzur syar'i. Saya kan tak tanya. Kita takkan tanya. Dia boleh datang. Tak maaf Ustaz, saya tak dapat datang sebab isteri saya nak bersalin. Saya takkan tanya. Saya cuma akan kata, moga Allah permudahkan segala urusan. Moga Allah bagi rahmat dan barakah kepada saudara. Moga-moga Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk istiqamah. Itu doa yang saya bagi. Datang tak datang, bukan datang kerana ustaz ke, bukan datang kerana malu ke, datang betul-betul kerana Allah. Datang betul-betul kerana nak dapatkan kekuatan bersama sahabat-sahabat ni. Sebab salah satu kekuatan yang Allah beri barakah di dalam ni ialah sahabat-sahabat. Kita ingat kita boleh buat benda ni semua dengan kita sendiri. Kalau tidak kerana doa sahabat, kalau tidak kerana kita kata ilmu yang kita dapat daripada sahabat. Dulu kita kosong, sekarang kita dah banyak. Tiba-tiba kita nampak, aku dah pandai, aku dah terror, aku dah okey, tinggalkan, tak apa. Aku dah tahu semua, ustaz cakap semua dah tahu belaka. Kita kena buat sekian. Tak apa. Itu namanya ujub. Jadi kita nak kena rasa begitu. Jadi saya nak sebut pada petang ini sebenarnya nak beritahu ilmu yang ada pada kita tu insya-Allah perlu kita perdalamkan. Bukan saja ilmu syarak, tetapi ilmu waqi'. Dan ilmu syarak dan ilmu waqi' ini bukan hanya sekadar tahu, tapi sebenarnya lebih daripada itu, macam mana nak implement, nak menghayatinya, nak mengamalkannya, itu lebih penting. Nak buat macam mana? Ada orang tanya pasal baru-baru ni alhamdulillah dapat jumpa dengan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita dari Kedah. Dari Kedah jumpa di rumah panahan di Alustar. Jumpa dengan sahabat-sahabat di Kedah, kita bincang-bincang, alhamdulillah banyak soalan juga. Soalan yang kita nampak memang perlu perlu diketahui lah. Contohnya AI. Ada soalan sahabat kita AI. Ustaz cerita sikit tentang AI. AI ni apa? Artificial Intelligence. Apa benda Artificial Intelligence ni Ustaz? Saya pun kata yang tersuratnya begini, yang tersiratnya begini. Jadi tersurat begini, tersirat begini. Macam mana? Jadi bila kita cerita-cerita, baru nampak. Rupa-rupanya AI ni begini rupanya. Baru tahu. Baru tahu. Lepas tu digital currency ni macam mana? Macam mana sebagainya? Macam gini digital currency. Ada seorang, bukan ni yang lain pula, bukan Kedah, tempat lain pula. Dia kata contoh, saya bagi satu contoh lah. Ini ilmu. Petang ni saya nak bagi ilmu waqi' sikit lah. Ini ilmu. Ini ilmu. Apa dia? Di atas muka bumi ni, selain daripada Bill Gates, Rockefeller dan sebagainya lah, kan, disebut tadi, ada juga orang yang menentang Bill Gates dan Rockefeller. Saya tak nak sebut nama tapi saya akan sebut nama dan perjumpaan tertutup. Tapi rupa-rupanya orang-orang yang kita nampak memang berjuang untuk lawan Rockefeller, lawan Dajjal, lawan dia punya tenteranya, nampak lawan sungguh. Contohnya macam sekarang ni Donald Trump di Amerika lawan dengan Biden, lawan sungguh. Nampak kita pun bersama dengan dia, sebagainya. Rupanya mereka ni pun sebahagian daripada tim Dajjal juga. Rupanya sebahagian. Macam mana kita kata sebahagian? Mereka ni dipanggil control opposition.
Mereka tahu bila mereka buat satu perancangan, mesti ada orang Islam, orang ikhlas akan lawan. Orang yang fitrahnya bersih sikit akan lawan. Maka dia pun buat satu kelompok yang nampak macam lawan dan memang lawan sungguh-sungguh. Kan? Tapi rupanya control opposition. Mereka ni adalah orang-orang yang telah dikuasai. Tapi dia melawan. Tapi dia melawan bukan setakat ni. Setakat sikit-sikit lebih daripada kita lagi. Jadi kita pun nak ikut dia, nak contoh dia. Rupa-rupanya geng Dajjal juga. Apa panduannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kufrun millatu wahidah. Kekufuran itu satu sistem. Itu satu. Banyak panduan-panduan hadis kita Nabi sebut kat kita. Banyak panduan-panduan nak kenal dia orang ni macam mana dan sebagainya. Kita tahu. Tapi kalau kita duduk tengok media masa biasa, perdana, dan media masa arus semasa yang memang kita nampak macam melawan Dajjal, tapi rupa-rupanya control opposition and penentang-penentang yang dikuasai, maka kita tertipu. Confirm tertipu. Sebab tu kita kena kembali balik kepada sunnah. Kembali balik kepada perkara asas. Barulah insya-Allah kita akan tidak sesat. Tidak sesat. Kalau tak kita sesat. Wa'iyazbillah min zalik. Ini benda-benda yang sebenarnya kita nak sama-sama bina. Tapi saya nak bagi nak kata sini sikit lah. Tempat kita nak buat tu, kena bawa kemah masing-masing lah. Kena bawa kemah masing-masing. Duduk macam mana kita duduk di Padang Arafah lah. Duduk macam mana di Padang Arafah. Saya minta kalau siapa yang ada kemampuan lebih sikit, kan, kontak dengan jawatankuasa, tawarkanlah untuk nak buat makanan lebih sikit. Supaya yang datang tu semua ada makanan. Bukan makanan yang sedap-sedap, tapi sekurang-kurangnya cukup lah. Tanya dengan jawatankuasa. Jadi kita buat potluck pagi tu, siang tu 27 tu kita buat potluck. Makan pakat-pakat makan apa yang ada lah yang kita bawa sama-sama. Jadi siapa yang tak bawa pun tak apa. Tak payah buat apa pun tak apa. Datang buat mulut dengan perut pun tak apa, insya-Allah. Kemudian lepas tu siapa yang nak sumbang maknanya nak bawa makanan apa ke, beritahu supaya kita koordinate, jangan makanan berlebihan pula. Dan kemudian jangan sampai membazir pula kan. Dia jadi kawan syaitan kan, membazir. So kita cuba lakukan itu. Kemudian sampaikan kepada semua yang dalam Telegram sama grup kita CC supaya apa? Supaya sebab saya bimbang tak sampai maklumat. Saya pergi ke tempat ni, kadang-kadang dia kata tak sampai maklumat. Tak sampai maklumat. Jadi itu antara perkara yang kita nak sama-sama sampaikan lah, fikirkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kemudahan pada kita, insya-Allah. Alhamdulillah, saya nak kena sambung berjalan menuju ke destinasi ke RK. InsyaAllah ada perjumpaan dengan sahabat-sahabat kita di sana. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Saya minta maaf lah kalau saya cakap ni kok ada yang terasa. Saya bukan maksud nak sindir siapa-siapa, tak ada. Saya cuma cakap apa yang Allah izin keluar, dan saya cakap berdasarkan kepada suasana realiti yang ada. Dan kalau kita terasa tu, maknanya Allah nak sentuh hati kita lah. So kita positifkan dia, dan kemudian kita jadikan sebagai panduan. Sebagai panduan, insya-Allah. Jadi kita perlukan pada nasihat sahabat, jangan sampai kita tinggalkan jamaah hanya kerana sangka buruk kita. Kita sangka buruk pada sahabat, sangka buruk pada jamaah, kita pun tinggalkan jamaah. Ataupun hanya kerana kita dengar satu pihak aja cakap bini, kita pun dah ikut dah. Tak dengar pandangan daripada pihak yang satu. Kena tabayyun, kena dapatkan penjelasan. Jadi barulah insya-Allah kita akan bersama-sama. Jangan kita ingat kata apa Allah firman, berlaku adil lah kamu, walaupun kamu tak suka dengan orang tu. Jadi ini antara nasihat firman Allah dalam Quran, supaya kita berlaku adil, insya-Allah. Kerana berlaku adil itu lebih dekat kepada at-taqwa. Dalam takwa itulah sebaik-baik bekalan. Wa tazawwadu fa inna khaira zadut taqwa. Carilah bekalan, kerana bekalan terbaik itu ialah at-taqwa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik.
وتوحدت على دعوتك وتعالت على نصرة شريعتك فواسك اللهم رابطتها وأدم وادها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو وشرها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها شهادة بسبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم الناصر. ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.